Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita, diberi kesihatan yang baik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis yang menceritakan tentang puasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa su'ila Anas radhiyallahu ta'ala anhu an shaumin nabiy sallallahu alaihi wasallam. فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. Ditanya kepada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni puasa-puasa sunat. Bagaimana Nabi melakukan puasa? Maka beliau telah menjawab adalah baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalam sebulan sehingga kami nampak bahawa baginda akan berpuasa terus. Maksudnya banyaknya Nabi puasa dalam bulan tu sehingga kami rasa Nabi akan puasa terus. Tidak ada hari yang Nabi tidak puasa. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan yang lain baginda tidak berpuasa sehingga kami nampak bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan berpuasa pada bulan tersebut. Nak kabarnya benda, nak bagi tahunya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasa Nabi sederhana. Ada kala Nabi puasa dan ada kala Nabi tidak puasa. Walaupun dalam riwayat-riwayat yang akan datang kita akan dapat faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan harinya baginda berpuasa. Kebanyakan harinya. Dan kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kamu boleh melihat baginda sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam jika kamu kehendaki. Maksudnya kalaulah kamu nak tengok Nabi salat pada waktu malam, pasti kamu dapat tengok Nabi solat pada waktu malam. Dan kalau kamu mahu melihat baginda sallallahu alaihi wasallam tidur di waktu malam, pun kamu akan dapat lihat baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Ini antara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala kurniakan kepada Nabi. Sahabat-sahabat yang nak tengok Nabi ada tidur tak? Dia akan jumpa Nabi tidur. Tengok Nabi semayang tak? Dia akan jumpa Nabi semayang. Dan bukan seorang sahabat yang kata gitu.
Ramai sahabat yang kata begitu. Semuanya itu Nabi SAW nak tunjuk kepada umat bahawa amalan baginda SAW adalah pertengahan. Pertengahan. Untuk orang yang biasa, ini amalan pertengahan. Dalam apa sahaja amalan, kita pertengahan. Ini khusus amalan sunat lah. Amalan yang hak fardu, hak wajib tu memang wajib dah kena buat. Banyak tu lah kena buat. Adapun amalan-amalan yang sunat, maka pertengahan. Sebab kita kena ambil kira belaka. Ibadah, lepas tu diri kita pun ada hak juga, keluarga kita pun ada hak juga. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, sesungguhnya mata kamu ada hak atas kamu. Ada sahabat dia tak tidur malam, tak tidur, beribadat sepanjang-panjang malam beribadat. Nabi kata mata kamu ada hak, isteri kamu pun ada hak atas kamu. Jadi itu semua kena ambil kira belaka. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sya'bana wa Ramadhana. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, melainkan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maksudnya kalau ada puasa Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, yang saya nampak Nabi puasa pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tapi riwayat-riwayat yang banyak menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa penuh pada mana-mana bulan melainkan bulan Ramadan. Melainkan bulan Ramadan. Okay. Maka kata ulama dalam riwayat ni, Sayyidatina Ummu Salamah sebut bulan Sya'ban tu nak bagi tahu banyaknya hari Nabi puasa dalam bulan Sya'ban. Bulan Ramadan tu memang puasa fardu, Nabi puasa penuh sebulan. Adapun bulan Sya'ban tu Nabi puasa kebanyakan hari. Puasa kebanyakan hari. Ini jawapan yang diberi oleh para ulama. Sebab apa? Ada riwayat-riwayat yang lain yang menyokong maksud ini. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthara min siyamihi fi Sya'bana. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, saya tidak lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada mana-mana bulan lebih daripada baginda berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Maksudnya kalau bulan selain Sya'ban dan Ramadan, kata Sayyidatina Aisyah, banyak lagi baginda sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban melainkan sedikit, yakni melainkan sedikit hari yang baginda tidak puasa. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban pada kebanyakan hari. Kebanyakan hari. Ini antara riwayat yang menyokong pendapat ulama dan juga hadis-hadis yang lain yang mengatakan dalam bulan selain Ramadan Nabi tak ada puasa penuh.
Tapi kebanyakan hari baginda berpuasa itu ada. Kemudian ulama bahas kenapa Nabi SAW puasa banyak hari pada bulan Syakban, sedangkan di dalam hadis sebut puasa yang terbaik selepas puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram. Itu ada dalam hadis. Tetapi dalam riwayat-riwayat menunjukkan perbuatan Nabi sebaliknya. Yakni perbuatan Nabi puasa bulan Syakban banyak. Banyak jawapan yang diberi oleh para ulama, dan antaranya ialah Nabi SAW banyak menumpukan puasa ataupun banyak melakukan puasa pada bulan Syakban sebagai persiapan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, untuk membesarkan bulan Ramadan. Dan kata ulama, ibarat bulan Syakban ni macam puasa qabliyah lah kata. Kalau bab semayang tu, sebelum semayang fardu ada semayang sunat rawatib. Jadi Syakban ni macam rawatib bagi Ramadan. Jadi Nabi buat persediaan untuk menyambut puasa Ramadan, untuk membesarkan bulan Ramadan. Sebab tu Nabi puasa banyak pada bulan Syakban. Dan ada juga hadis yang menyebut tentang itu. Yakni Nabi SAW ditanya, ayyu sawmi afdalu ba'da Ramadan? Puasa hari manakah ataupun puasa bulan manakah yang lebih baik selepas daripada puasa Ramadan? Baginda jawab, Sya'ban, bulan Sya'ban. Kenapa? Li ta'zimi Ramadan, untuk menghormati, untuk memuliakan, membesarkan bulan Ramadan selepasnya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin thalathata ayyamin wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ati. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada permulaan setiap bulan 3 hari. Yani pada setiap awal bulan baginda akan berpuasa 3 hari. Dan sedikit sekali baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari Jumaat. Yani banyak kali baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada hari Jumaat. Masalah puasa hari Jumaat ni ada khilaf di kalangan ulama. Yang dipilih dalam mazhab al-Imam Syafi'i, yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah berdasarkan hadis-hadis yang lain, adalah makruh untuk kita puasa pada hari Jumaat secara tunggal. Secara tunggal. Maksudnya saja kita nak puasa hari Jumaat sehari je. Sebabnya kata ulama, hari Jumaat ni adalah hari raya sebenarnya, hari raya untuk orang Islam. Hari raya untuk orang Islam. Dan hari yang paling banyak kita perlu dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan kita untuk memperbanyakkan ibadah, bermula daripada malam Jumaat lagi. Jadi kalau puasa dia akan menyebabkan jadi lemah. Jadi lemah. Melainkan puasa hari Jumaat tu puasa yang menepati adat seseorang. Contohnya dia biasa puasa pada sekian-sekian tarikh, contohnya tarikh-tarikh yang disunatkan berpuasa. Tiba-tiba puasa tu jatuh pada hari Jumaat. Maka itu tidak makruh. Jadi tidak makruh.
Dan dalam mazhab kita sunat kalau kita nak puasa hari Jumaat, kita gabungkan dia sama ada dengan sehari sebelum hari Khamis ataupun sehari selepas hari Sabtu. Gabungkan dia. Kalau buat suku sehari sahaja, hukum dia makruh. Puasa sah, makruh. Dalam riwayat pun Nabi SAW sebut, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu aw ba'dahu. Jangan berpuasa salah seorang daripada kamu pada hari Jumaat, melainkan dia puasa sebelum dia ataupun selepasnya. Maksudnya dia tambah sehari sebelum dan tambah sehari selepas. Ini dalam mazhab kita lah. Adapun dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, mereka mengatakan bahawa puasa pada hari Jumaat secara tunggal ni bagus. Pada mereka tidak makruh. Dan itu satu amalan yang baik. Mazhab Imam Malik pun gitu juga. Tapi mazhab Syafi'i, kerana ada hadis-hadis yang lain, pertimbangan tu jadi gitu. Khair. Jadi Nabi puasa 3 hari pada permulaan bulan. Ini antara puasa sunat yang disunatkan untuk kita semua. Pada awal bulan puasa 3 hari. Hari apa? Kisah hari apa? Nanti riwayat depan dia ada sebut hari apa yang Nabi puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari puasa pada hari Isnin dan Khamis. Nabi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nak puasa, Nabi akan tunggu hari Isnin dan Khamis. Itu maksud perkataan bahasa Arab di sini, yataharra. Kenapa? Dalam riwayat selepas ni dia bagi tahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamisi fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dibentangkan segala amalan, yakni segala amalan manusia pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka aku suka bahawa dibentangkan amalan aku pada ketika aku sedang berpuasa. Ini sebab yang Nabi SAW mencari-cari puasa pada hari Isnin dan hari Khamis. Sebab apa? Nabi suka supaya amalan baginda dibentangkan, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada ketika baginda sedang berpuasa. Ini pembentangan pembentangan amal manusia ni, dia ada beberapa keadaan. Dia ada 3 keadaan. 2 daripadanya pembentangan secara umum. 1 daripadanya pembentangan secara detail, secara terperinci satu persatu. Pembentangan yang biasa harian, siang dan malam. Malaikat siang turun, malaikat malam naik. Malaikat malam naik, dia bawa naik amalan-amalan manusia, tunjuk depan Allah Ta'ala. Malaikat siang naik, dia akan bawa balik amalan-amalan kita, tunjuk pada Allah Subhanahu. Ini pembentangan harian. Ini pembentangan yang detail harian, apa yang kita buat setiap hari, siang dan malam. Semuanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala harian. Kemudian pembentangan mingguan.
Pembentangan mingguan. Pembentangan mingguan ni lah yang Isnin Khamis ni. Pada hari Isnin dan hari Khamis ini pembentangan secara mingguan. Dan pembentangan ni pembentangan secara umum. Dan satu lagi pembentangan untuk amal setahun. Itu yang berlaku pada malam nisfu Sya'ban. Pembentangan secara setahun punya amalan, tapi tidak secara detail. Pembentangan secara umum amalan-amalan. Cuma kenapa sampai banyak kali nak kena buat pembentangan? Kata ulama, apa hikmah di sebalik amalan-amalan manusia ni dihadapkan, dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkali-kali? Tujuan dia adalah Allah Ta'ala nak zahirkan kemuliaan orang-orang yang beramal di hadapan penduduk langit, di hadapan malaikat-malaikat, supaya malaikat-malaikat tengok manusia ni, hamba Allah yang duduk atas muka bumi ni, yang buat amalan-amalan kebaikan ni hebat. Mereka itu walaupun ada nafsu, depan mereka nampak macam-macam, ada dunia, tapi dalam masa yang sama mereka masih lagi dapat mentaati perintah-perintah aku. Sebab kalau ikut Allah Ta'ala Maha mengetahui, tak payah bentang pun Allah Ta'ala tahu. Tapi tujuan pembentangan tu adalah untuk muliakan kita sebenarnya. Dan Nabi SAW suka supaya amalan itu dibentangkan di hadapan Allah pada ketika baginda sedang berpuasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar ma yasumul itsnain wal khamisa فقيل له فقال الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين فيقول أخروهما حتى يصطلحا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Maka baginda ditanya tentang puasa itu. Kenapa Nabi puasa banyak Isnin Khamis? Maka sabda baginda, segala amalan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Isnin dan Khamis. Maka akan diberi keampunan kepada setiap orang Islam, melainkan dua orang yang mutahajirain, dua orang yang memutuskan hubungan, dua orang yang bergaduh, tak bertegur sapa. Maka untuk dua orang ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, tangguhkan dulu keampunan untuk mereka sehinggalah mereka berdua berdamai. Sampai berdamai, sampai berbaik semula. Kata ulama, orang yang putuskan hubungan dengan orang lain atas sebab-sebab yang bukan kerana hak Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tak bertegur sapa dengan anak dia sendiri sampailah dia meninggal dunia. Tapi kata ulama itu tak termasuk. Sebabnya dia jadi marah pada anak dia kerana anak dia mempermainkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nabi kata gini, anak dia takwil. Jadi dia marah, berani mentakwil pula. Lepas tu dia tak tegur anak dia. Jadi ulama kata perbuatan ini adalah disebabkan kerana sesuatu yang berkait dengan hak Allah dan hak Rasul. Adapun sesama manusia punya
perbalahan, pergaduhan disebabkan benda masalah antara dua orang. Yang tu kalau tak bertegur saba, maka hukum dia macam ni lah. Amalan dia tu tertangguh. Untuk dapat keampunan pun tertangguh, sehinggalah berdamai. Kata ulama, berdamai tak mesti kena pergi dua-dua jumpa depan salam, tak mesti. Kalau duduk jauh hantar WhatsApp jadilah, minta maaf, tu je. Hati tu nak redha. Dan tak semestinya yang meminta maaf dan dia dimaafkan barulah dia terlepas, tak. Kata ulama, kalau yang meminta maaf tu dia dah jalankanlah dia punya usaha dia untuk dapat kemaafan, tapi yang pihak sebelah lagi tak mau maaf, maka dia dah selesai lah. Dia tak termasuk dah dalam golongan tu. Selesai lah. Nak buat macam mana lagi? Dah usaha. Khair. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru shaumihi as-sabt wal ahad wa yaqulu huma yawma 'idil musyrikin fa uhibbu an ukhalifahum. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak puasa baginda adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Riwayat tadi sebut Isnin dan Khamis, ni Sabtu dan Ahad pula. Macam mana? Jadi kata ulama, setiap orang sahabat dia bagi tahu apa yang dia nampak, apa yang dia tahu. Jadi itu tidak menafikan yang lain, apa yang orang lain tahu. Cuma kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada hari Sabtu dan Ahad? Dan baginda bersabda, kedua-dua hari tersebut adalah hari raya bagi orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu itu. Maka aku suka untuk menyalahi mereka. Maksudnya orang musyrikin meraihkan hari, dua hari itu, maksudnya dia buat raya pada hari itu. Jadi kata Nabi, aku suka untuk khilaf dengan mereka. Maksudnya aku tak buat raya hari itu, puasa. Orang-orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu. Pada hari Sabtu itulah dia buat makan lah, dia buat ibadat-ibadat apa semua tu. Dan orang-orang Nasara pula pada hari Ahad. Nabi kata, aku tak mau ikut dua-dua ni. Jadi puasa. Hari raya untuk orang Islam hari Jumaat. Hari Jumaat. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa daripada satu bulan hari Sabtu, Ahad dan Isnin, 3 hari. Tapi Nabi puasa Sabtu, Ahad, Isnin. Dan daripada bulan yang lainnya baginda berpuasa pada hari Selasa, Rabu, Khamis. Bulan ni puasa 3 hari, Sabtu, Ahad, Isnin. Bulan lain puasa Selasa, Rabu, Khamis. Kata ulama, kenapa Nabi buat begitu? Supaya umat tak anggap itu wajib. Nabi puasa, kalau tiap-tiap bulan puasa Sabtu, Ahad, Isnin, jadi kemungkinan pada waktu itu sahabat-sahabat akan anggap itu adalah satu amalan yang wajib, nak puasa Sabtu, Ahad, Isnin. Maka Nabi buat gitu. Bulan ni puasa hari ni, bulan depan puasa hari lain pula. Nak beritahunya bahawa tak wajib. Tak wajib.
untuk melakukan puasa pada hari-hari tertentu. Cuma dalam riwayat ni tak sebut hari Jumaat. Tak sebut hari Jumaat. Kata ulama, sebab dalam riwayat-riwayat yang lain dah sebut pasal hari Jumaat. Waktu tadi kita baca dah, dia pun disebut sedikit sekali baginda tidak berpuasa pada hari Jumaat. Maknanya puasa banyak juga hari Jumaat. Wa an Mu'adzah qalat qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli shahrin. Qalat na'am. Qultu min ayyihi kana yasumu ay min ayyi ayyamihi. Qalat kana la yubali min ayyihi sama ay min awwalihi aw min wasatihi wa min akhirihi. Diriwayatkan daripada Mu'adzah, katanya, saya telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulan? Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Saya bertanya lagi, hari manakah yang baginda berpuasa? Jawab Sayyidatina Aisyah, baginda sallallahu alaihi wasallam tak peduli hari mana yang baginda puasa, sama ada daripada permulaannya ataupun pertengahannya ataupun akhirnya. Yakni 3 hari tu awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Nabi puasa 3 hari. Jadi mengikut apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah ni, maknanya Nabi kadang-kadang puasa 3 hari awal bulan. 3 hari itu pula tak tentu juga hari apa. Kadang-kadang Nabi puasa tengah, kadang-kadang Nabi puasa akhir. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh disebut sunat kita berpuasa 3 hari sebulan. Puasa 3 hari ni sama macam puasa sebulan. Puasa 3 hari sama macam puasa sebulan. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang buat satu hasanah, satu kebaikan, maka untuk dia 10 kali ganda. Jadi puasa sehari, pahala dia macam 10 hari punya puasa. 3 hari puasa sama dengan 30 hari. InsyaAllah. Dan ulama pun ada khilaf, bermacam-macam pandangan. Maksudnya 3 hari itu, kalau kita nak puasa 3 hari sebulan, 3 hari itu daripada bahagian manakah yang paling baik, yang afdal? Yang afdal. Maka kebanyakan ulama menyebut bahawa yang afdal ialah puasa pada 13, 14, 15 setiap bulan. Itu dipanggil hari putih, hari-hari putih. Bukan hari putih, dia hari kepada malam-malam putih. Kenapa dipanggil malam-malam putih? Malam kan gelap. Sebabnya pada 3 hari ini bulan purnama, cahaya bulan terang, bulan mengambang. Jadi walaupun keadaan gelap tapi terang, itu dipanggil malam-malam putih. Jadi disunatkan siangnya tu berpuasa. Ini yang kebanyakan ulama lah dalam mazhab Syafi'i pun, antara yang disunatkan ialah puasa hari-hari putih. Wa ani ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u sawma ayyamil bidhi fi safarin wala hadarin
وأيام البيض اليوم الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر وسميت بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan puasa hari-hari putih. Yani hari bagi malam-malam putih semasa di dalam perjalanan dan tidak juga semasa berada di Madinah. Dalam perjalanan pun Nabi tak tinggal. Semasa berada di Madinah pun, di rumah pun Nabi SAW tidak tinggal puasa 3 hari ini. Hari-hari putih tu apa dia? Hari yang ke-13, ke-14 dan ke-15 daripada setiap bulan. Tak kira bulan tu 30 hari ke 29 hari ke, sama je. Melainkan 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah dia jatuh hari tasyrik. Hari tasyrik haram puasa. Sebulan tu je. Maka kata ulama, sunat diganti dengan 16. Sebab 13 tu tak boleh puasa, haram puasa. 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik haram puasa. Jadi 13 tu masuk hari putih. Jadi diganti dengan 16. Di sunat kita ganti. Jadi kita puasa 14, 15, 16, 3 hari. Dan dinamakan malam-malam ini ataupun hari-hari ini dinamakan hari-hari putih sebab apa? Kerana sesungguhnya bulan akan terbit, yakni mengambang pada hari-hari tersebut daripada awal sehingga akhir. Daripada awal sehingga akhir. Maksudnya 3 hari ini bulan memang penuh. Selepas tu barulah dia bulan akan mula apa panggil? Dia ke arah gelap dah. Sikit demi sedikit. Sewaktu dah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.